Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada minggu ni. Minggu lepas pagi ada meeting, so tak sempat nak buat tazkirah lah. Cuma dalam mukadimah ni boleh bacalah maksud dia. Ini adalah daripada hadis sahih yang Nabi sering baca ketika Nabi beri tazkirah juga dan juga khutbah Nabi. So tengoklah, boleh spend masa sikit. Ini perkataan yang Nabi sebutlah dalam bahasa Melayu. Ini ayat Al-Quran. Cuma maybe saya nak sebut sikit tentang ayat Al-Quran ni. Surah Al-Imran ayat 102 ni Nabi kata, daripada surah Al-Imran ni Nabi kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. So kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dalam sesi ni kita nak terangkan sedikitlah dalam konteks kita tak nak mati dalam bukan Islam lah. Kita tak nak mati dalam kafir ataupun dalam konteks bahasa kita dalam akidah yang rosak. Kita nak kita mati ni dalam akidah yang benar-benar apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi nak, apa yang sahabat nak. So Nabi kata, setiap kali Nabi ada kuliah, Nabi akan sebut ni, janganlah kita ni mati kecuali dalam Islam. Mesti dalam Islam. Kita nak mati dalam Islam. Okey. Itu kita punya matlamat lah, dan saya akan kupas sikit lah. Okey, format tazkirah, pendahuluan. Saya akan baca hadis-hadis yang sama lah, yang seperti mana kelas-kelas yang sesi yang lain. Lepas tu perkara umum, kalau kawan-kawan ada nak nak chip in, nak share dengan kawan-kawan, boleh share. Lepas tu saya nak cerita sikit perbezaan pendapat. Minggu lepas tu saya tulis kahut kan. Saya ada buat lah, tapi macam tak cantik lah pula kan. Maybe insyaAllah minggu depan lah, minta banyak. Saya dah buat sikit, tapi saya rasa macam nak kena spend masa banyak lah untuk buat tu. So ini saya recycle material yang lama, tapi saya ingat penting jugalah memahami kenapa beza pendapat, dan saya nak kupas sikit tentang hadis ni lah. Hadis Muslim berpecah kepada 73 jalan. Lepas tu soalan dan penutup. Sebagai pendahuluan, pentingnya menuntut ilmu. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Hadis sahih muttafaqun alaih. So ni sebagai motivasi kita nak supaya kita ni dapat seluruh kebaikan. Bagaimana kita nak Allah fahamkan kita tentang agama. Bila Allah cerita tentang fahamkan kita tentang agama ni, bukannya bermaksud kita tidur tanpa usaha kan, tiba-tiba pandai besok lah. Tak ada begitu. Kena usaha yang banyak. Macam surah Al-Baqarah kita bacakan, surah zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin tu sebenarnya mereka yang hendak bertakwa, yang berusaha, yang ada aktiviti fizikal, akal diguna, duit yang banyak kan, masa yang banyak untuk dicapai kefahaman tu, dan cari guru yang baik-baik, yang bagus, yang tidak bawa dia kepada benda yang sesat lah, yang cerita tentang benda yang sahih.
Jadi kita kena bagi motivasi pada diri kita nak capai keadaan ni. Dan jangan kita ingat, sebab saya tahu, saya pun sendiri rasa agama ni macam kadang-kadang kita rasa ada detach sikit. Kita rasa kita dalam beragama ni macam banyak berteori lah, sebab Allah menerai gaib, malaikat menerai gaib. Kita dengar perkara-perkara agama melalui kalam Nabi, melalui Al-Quran, kalam Allah, melalui hadis kalam Nabi, daripada sahabat-sahabat daripada hadis tu kan. Kita tak ada dapat straightforward daripada Nabi, kita dapat daripada orang tengah. Jadi kadang-kadang agama ni kita rasa macam boleh ke kan, tak ambil cana sangat. Kita kena benar-benar yakin benda ni akan berlaku, dan kita motivasikan diri kita lah untuk dapatkan seluruh kebaikan. Kebaikan ni termasuk dunia sekali, dan mostly akhirat lah. Nanti kita mati, meninggal nanti, kita lupa dah benda dunia ni sekejap ya. Nanti kita akan menyesal banyak lah, terutama saya lah sebagai tazkirah pada diri saya. Dan kita nak bila kita mati nanti, kita rasa Alhamdulillah saya dah buat, saya dapat faham agama. Ini saya sedang menuai hasil yang saya telah buat di dunia, insyaAllah. Nombor 2, anjuran berdakwah setelah kita pandai, setelah kita menuntut ilmu, ambil kelas dengan kuliah kan. Kita kerja, faham, ada masa selit-selit tu macam tadi Cik Ana sebut kan, nak pergi office. Yalah, selit-selit masa mungkin ada lah, naik motor payah lah kan, naik kereta boleh dengar. Dengan kuliah mungkin daripada YouTube ataupun daripada MP3 yang kita dah rakam, kita dengar dalam kereta, contoh lah, sebagai contoh. Supaya ilmu kita dapat, sebab kaedah ilmu ni, dia ada juga yang dalam agama ni, exception kepada orang tertentu yang Allah mungkin akal dia kurang baik, ada exception. Sebab ada hadis sebut macam tu, tetapi majoriti manusia dia tak ada exception. So nak tak nak kita kena faham lah, sebab ilmu ni tak susah sebenarnya. Kalau kita ada daya keupayaan untuk nak lah. Nombor 2, anjuran berdakwah. Dah faham ilmu, kita nak dakwah, kita nak sampaikan. Daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maknanya kita yang usaha kita dakwah dia, tiba-tiba dia sedar, dia tahu atas sebab kita lah, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang sangat berharga, maknanya pahala yang sangat besar lah. So kita cubalah untuk bila dapat ilmu, sebarkan ilmu. Nabi katakan, ballighu anni walau ayah, ballighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun sepatah ayat, sepatah perkataan. Dan kita nak sampaikan kepada rakan-rakan yang lain, tapi hierarki dia yang paling, sebab Quran pun sebut juga, hierarki kita ni sebenarnya yang terdekatlah diri sendiri, yang dekat dengan kita siapa? Mak ayah, mungkin isteri kita, anak-anak kita, baru pergi kepada orang lain. Okey, dah dapat ilmu, kita cuba berdakwah sebab pahala sangat besar. Dan juga hadis yang saya baca, orang yang nahi mungkar, yang memberitahu kemungkaran orang lain, ni kemungkaran ni termasuk dalam bab agama juga. Yang bab maksiat satu hal, dalam bab agama satu hal. Dan dalam bab bid'ah tadi, Nabi kata orang tu dapat pahala seperti pahalanya para sahabat Nabi. Dan pahala sahabat Nabi sini besarlah maksud dia. Kan kita pun tak tercapai. Dan Ustaz saya kata, Maulana Hadi kata, sekecil-kecil wali yang bukan Nabi dan juga sahabat ni, tak boleh lawan, sebesar-besar wali yang kita sebut nama manusia ni kan, yang wali-wali Allah ni, atas dunia ni, kita sebut nama ni, tidak boleh lawan sekecil-kecil sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi, kalau dalam sirah, kalau buka kitab Ibn Kathir, kitab sirah Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir sebut, sahabat ni berjumlah 116,000 orang ramai. 116,000 orang ini ketika event yang Nabi pergi ke buat haji. So ada 116,000 orang sahabat datang buat haji. Dan sahabat ni definisi dia lah orang yang berjumpa dengan Nabi kan. Dan mereka berjumpa dengan Nabi, dan sekecil-kecil sahabat, katalah sahabat yang nombor yang duduk dalam ranking 116,000 tu last sekali, adalah tidak boleh lawan daripada wali yang kita duduk sebut nama hari ni, wali-wali Allah yang bukan sahabat. So kena ingat, sahabat ni manfaatnya besar, fadilat ada besar, dan kita nak pahala seperti sahabat. Okey, dalam bab anjuran berdakwah. Lepas tu satu lagi last, inilah untuk orang yang berdakwah lah, supaya kita ada border, supaya kita ada sempadan yang kita tak pergilah, kita tak keluar daripada sempadan kita. Ni ancaman kepada orang yang berilmu, supaya ilmu yang kita bagi tu berdasarkan apa yang Allah nak. Saya baca ayat dia, ayat Quran ni, surah Al-Araf ayat 33. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Ini adalah perkara yang zalim lah, dosa dan kezaliman. Nombor 2, mengharamkan syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak memerlukan hujah. Ini syirik.
Dan nombor 3, ni nombor 4 Nombor 4, mengada-ngadakan tak ada Allah apa sahaja yang tidak kamu ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu ni melalui nas-nas Al-Quran dan juga hadis yang sahih. So kita nak ada ilmu dulu, baru beritahu orang. Ayat ni kalau kita boleh nak relatekan dengan kehidupan kita adalah apa yang sedang berlaku, yang telah berlaku dalam agama Nasrani dan juga agama Kristian dan juga Yahudi kan. Tengok agama Yahudi, agama Kristian kan, kitab dia kan, kitab Injil dia dah diubah orang dah ubah banyak. Orang mengubah tu sebenarnya dalam konteks ni. Tengok apa yang berlaku sehingga mereka kata Tuhan itu, Nabi Isa tu anak Tuhan. Kan Allah kata hampir pecah bukit hampir pecah gunung. Maknanya Allah tunjukkan marah lah ketika sebut perkataan tu. Orang kafir tu sebut, mana orang yang ada kitab Injil sebut perkataan tu. Tapi apa yang dia buat, dia letakkan benda tu dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa AS untuk umat Islam, untuk umat Islam lah, untuk umat pada zaman tu. Tapi mereka telah ubah. Sama juga dalam agama kita, mungkin Al-Quran tu tak boleh diubah sebab Allah jagakan perkataan dia. Manusia ni akan ubah melalui pemahaman dia ataupun cara dia hurai. Hari ni kita nak cerita tentang ni lah, bagaimana berlaku perpecahan kat sini, orang berubah. Ayat yang sama tapi dihurai dengan macam-macam perkara lah. Okey, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas berkata, berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk perkara yang terbesar diharamkan oleh Allah. So kita kena ingatlah. Jadi 3 tadi, pertama cari ilmu dan manfaat yang sangat besar, dan dalam hadis yang lain Nabi sebut makhluk lain berselawat kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Dan saya juga sebagai motivasi lah untuk saya dan juga kawan-kawan yang lain, sentiasa kita duduk dalam keadaan ilmu, dan saya juga timbulkan niat dalam hati jugalah, supaya kalau Allah nak tarik nyawa kan, sekarang ni banyak kes-kes COVID kan, biarlah kita ni dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Maksud dia, ambillah kelas apa-apa kan, adalah jarak masa dia. Masya Allah, kita tiba kalau kita meninggal dalam keadaan tu, duduklah kita dalam keadaan sedang menuntut ilmu, dalam keadaan ketika ikan berselawat, ikan di laut, Nabi kata berselawat kepada orang yang menuntut ilmu. Kita tuntut ilmu, kita dakwah, tapi ada sempadan dia yang kita tak boleh nak cross lah. Itu sebagai mukadimah. Okey. Saya ingat, saya buka sekejap perkara umum kepada kawan-kawan kalau ada lah nak share ataupun nak komen, nak cerita sikit yang saya sebut tadi. Santai je ni. Ada tak? Okey, kalau tak ada kita sambung lagi. Okey, kita dah start 16 minit. Kalau ada soalan boleh tanya je. Kalau heavy sangat pun saya ingat, kalau suruh saya perlahan lah. Nombor 2 dalam bab mukadimah ni sebenarnya, dia adalah mukadimah kepada topik yang kita nak sampaikan lah. Mukadimah kedua ni, sebab saya nak masukkan slide-slide yang kita dah lalui dulu-dulu ni dalam mukadimah juga, panjang mukadimah ni, sebagai peringatan. Dan peringatan ni adalah peringatan kita nak menuju kepada kematian lah, sebab dalam hadis Nabi ni saya baca hadis dia ni. Nabi SAW bersabda, perbanyakkan mengingat pemutus kelazatan. Maksud dia, ingat mati lah. Pemutus kelazatan adalah mati. Bila ingat mati kita takut lah. Kan banyak benda yang terputus. Hatta kalau kita tengok rakan-rakan kita, dan saya pun ada juga saudara yang berada di ICU pun ada. Dan kita tengok keadaan tu, kita sangat-sangat sedih lah kan. Dengan keadaan dia tu, dengan keadaan dia boleh jadi Allah masih lagi hidup, boleh jadi dia meninggal kan. Kita tengok keadaan sebelum dia meninggal ataupun keadaan tu pun kita dah sedih, kita takut. Dia memutuskan kelezatan kita dan beri keinsafan kepada diri kita. Apa lagi mati ya. Hadis nombor 2 daripada Ibnu Umar, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? So sahabat ni bertanya kepada Nabi, mukmin mana, orang mana yang paling baik? Baginda bersabda, Nabi menjawab, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Ni orang paling baik, yang akhlaknya yang baik. Akhlak super. Akhlak Nabi, akhlak Al-Quran kan. Dan dia tanya lagi, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Cerdas ni pandailah, bijak. Yang paling bijak, yang paling genius. Dia kembali bertanya, dia tanya lagi, mana yang paling pandai, mana yang paling bijak? Nabi bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis sahih. Jadi orang yang paling cerdik sebenarnya, orang yang paling cerdas, orang yang paling genius sebenarnya adalah orang yang
paling banyak menghayati mati dan bersiap. Dia berbeza dengan apa yang kita faham tentang dunia kan. Dunia orang paling cerdik ni, ialah bila exam tu dia paling tinggi dapatlah, dan juga dapat title PhD ataupun dia master belajar, dan juga dalam bidang kerja dia dapat pangkat-pangkat lain lah. Tapi dalam agama mesti melihat kepada, sebenarnya sama je kalau kita tengok pada kerja, pada mana pun kita fokus kepada long term solution kan, untuk penambahbaikan tempat kita, tempat kerja ataupun di rumah semua yang long term. Yang long term ni maksud dia kalau dah long term baik, yang short term baik jugalah. Tapi agama pun sama, yang paling long term, yang paling panjang, yang infinity, yang Ustaz saya kata pandangan yang tak ada batasan lah, adalah selepas mati. Dan kalau kita bersiap hari ni ketika masih lagi ada nafas ni, cerdik lah, bijak lah kan, walaupun dia SRP pun tak lepas kan, walaupun orang tu ada PhD kan, walaupun orang tu, sebab dia tidak terletak pada apa ni, belajar kita ataupun apa, education level kita tidak. Tapi education level membantu untuk kita faham benda ni lah, macam tu maksud dia. So menuju kebijaksanaan adalah dengan, kalau ikut dalam konteks agama, dan sama jugalah kalau kita kerja pun sebenarnya, kalau kita lihat dalam ketika berinteraksi dengan tempat kerja di rumah, dan pandangan kita, akal kita sentiasa kepada kematian, maka berbeza akhlak kita dengan orang sebelah kita, dengan orang lain. Dan kita dengan harta kita pun senang, kita nak sedekah sebab kita faham setiap sedekah tu menutup ataupun memadamkan api, kan Nabi sebut kan, kita tahu. Jadi perbuatan kita berbeza. Tapi itulah Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang banyak mengingati mati, yang paling banyak mempersiapkan diri. InsyaAllah hari ini, sesi hari ini adalah dalam konteks mempersiapkan diri, dan topik ini memang untuk kita mengingati mati. Okey, perjalanan sekejap. Perjalanan kita dalam hidup kita yang menuju infinity. Syurga ke neraka, dan neraka kita nak ke syurga lah insyaAllah. Semua orang dalam ni insyaAllah kita minta dengan Allah SWT supaya pergi ke syurga Firdaus. Kita minta, dan ada yang sahih Nabi sebut, minta syurga Firdaus terus. Jangan minta syurga bawah-bawah, minta yang paling tinggi. Macam kita lah kan, tak dapat bintang, minta bintang kan, dapatlah bulan kan, masih lagi tinggi. Kalau kita dah nak tembak bulan dah, rendah dah, jatuh kat bumi, tak dapat apa-apa pun. Kita minta, sebab kaedah yang Allah Nabi bagi, minta yang paling besar, minta yang paling tinggi, syurga Firdaus. InsyaAllah kita dapat syurga Firdaus, dapat syurga yang lain insyaAllah. Kita di sini alam dunia, alam kubur, panjang ni cerita dia, akan ada hisap. So hisap nanti akan ada dalam slide yang selepasnya, yang saya nak tunjuk ni. Kita dalam dunia, kita ada hisap, and then last kali kita insyaAllah ke syurga. Dan ada pertimbangan lah daripada hisap ni akan pergi ke syurga neraka. So ni dalam konteks mengingati mati, kita lihat pada slide ni supaya hati kita ada terdetik sedikit, especially untuk saya lah, dan kita insaf sekejap kan, Allah, saya ni takut esok lusa mati, tak tahu kan, dengan COVID yang banyak ni kan, walaupun dah dua kali dos kan, tapi tak semestinya akan hidup kan, tak semestinya tak mati kan. So ingat kan, Allah, takut esok lusa malam ni tak tahu mati, tak tahu malam ni kan. Inilah perjalanan kita baik. Sekarang kita dah ingat, kita memperbanyakkan amal yang berkualiti lah, bukannya amal yang banyak, amal yang berkualiti. Okey, tengok pada slide ni pula. Ini saya buat, ada yang Muslim dan non-Muslim. Cuma saya letak dalam konteks, kalau non-Muslim, saya nak tunjuk perbandingan kita dengan non-Muslim kan. Tengok apa beza non-Muslim dengan kita, yang Muslim ni, yang lahir Muslim. Tengok ibu bapa dah non-Muslim, keadaan sekeliling dah non-Muslim juga. Ujian ni yang actually menentukan dia pergi kepada Islam atau tidak. Kalau dah Islam, dia ada satu lagi layer, filtration lah Allah akan buat dekat sini tadi, yang hisab tadi tu. Yang nak tengok timbangan amal ni. Kalau gagal, dan ada masalah. Kalau dulu insyaAllah ke syurga. So kalau tengok pada konteks ni non-Muslim ni, banyak betul ujian dia orang nak pergi ke syurga kan. Dah lah lahir non-Muslim, duduk pula kat rumah, Allah, mak ayah makan khinzir dengan anjingnya kan, dengan keadaan sekeliling, takkan dia duduk dengan kalangan orang Islam kan. Azan pun tak dengar kan, mesti duduk dalam komuniti mereka. Lepas tu tiba-tiba datang ujian. Ujian ni yang akan sebenarnya bentuk mereka, kalau mereka nak tengok kebenaran, nak tahu siapa sebenarnya, apa matlamat hidup mereka akan dapatlah insyaAllah. Siapa saja, termasuk kita lah, yang berfikir tentang apa sebenarnya, tujuan yang kita dilahirkan ni, dengan benar-benar fikir, bukan secara teori saja, dan insyaAllah kita akan pergi ke sini. Kita bandingkan dengan orang Islam ni, kita tengok Muslim, mak ayah Islam, keadaan sekeliling pun Islam. Rumah dengar azan kan, kita boleh pergi surau masjid.
Ada ujian kat sini, ujian ni pula ada yang boleh jadi syirik, kafir lah, boleh jadi syirik, jadi kafir. Dan syirik ni bukannya pergi sembah tokong atau sembah patung, ada banyak benda lain yang boleh syirik. Kelas-kelas sebelum ni kita ada cerita tentang syirik kan. Dan adik siapa yang lulus, ada dua keadaan dia. Dia lulus, tetapi ketika ujian dia lulus, tapi ketika mengamal, dia gagal. Sebab ini akan tengok balik amal baik dan amal buruk kita dia akan ditimbang. Kalau tidak, kalau gagal di sini, tak kekal neraka. Dia akan masuk neraka sekejap, lepas tu pergi ke syurga. Tapi target kita nak ke sini. Target kita nak sini. Ini pada layer yang saya cerita sekarang ni. Cuma bila kita pergi kepada, kita tengok, ini saya letak analogi lah supaya kita dapat fikir sekejap. Macam mana kita ni, Allah, ujian ni saya sebenarnya nak cerita, poin saya sebenarnya, kita ni ada blind spot sebagai Muslim ni. Sebab blind spot yang kita, orang kata, pandang leka lah, pandang ringan. Yang kita kata apa, complacent lah sedikit. Cuba kita tengok konsep yang saya nak cerita ni. Ini konsep je, bukannya betul pun ni. Yang nombor-nombor ni tak betul. Saya nak cuba analogi saja. Kita kata Allah Ta'ala ni adalah bersifat maha adil dan mustahil zalim. Adalah mustahil Allah Ta'ala bagi ujian yang banyak kepada non-Muslim dan kurang kepada kita. Mustahil. Sebab Allah maha adil dan mustahil zalim. Ini kita letak dalam kepala kita, dalam akal kita. Tidak akan berlaku begitu. Allah seadil-adilnya dan Allah mustahil zalim. Begitu kan? So kalau saya letak dalam 3 konteks tadi yang kita ambil daripada atas ni, kita tengok yang non-Muslim ni, dia ada ibu bapa non-Muslim, kadang sekali non-Muslim, ujian. Saya letak dalam pemakanan, saya letak 100 lah unit dia. Supaya kita faham lah. Ini bukan dalil, analogi je supaya kita faham. So saya letak 40 ujian untuk dia menuju kepada syurga, kembali kepada Islam, fitrah yang asal. Kita letak 30 sebagai ibu bapa non-Muslim, 30 tinggilah. Sekali-sekali pun 30. So non-Muslim. Besar ujian dia. Ini dah besar, ini besar. Kalau tengok yang Muslim pula, saya letak ibu bapa dah Muslim kan. Kadang sekali pun Muslim, saya letak 10-10, kecil lah ujian kat sini. Sebab dah Muslim lah kita ni, lahir pun Islam, mak ayah hantar sekolah agama. Tapi dekat ujian ni 80 saya letak. Besar kan? Tapi kita rasa tak hari ni ujian kita besar. Ujian maknanya ujian untuk syaitan tarik kita menuju syirik, merosakkan akidah. Kalau saya tak rasa langsung lah. Kecuali saya takwa tadi. Saya letak takwa dalam, ataupun peka keadaan sekalian apa yang berlaku. Kitab ni kitab apa, Jakim haram ni. Kitab ni contohlah kan. Kitab ni merosakkan akidah ni contoh. Perbuatan ni tidak betul ni. Ini syirik kan. Kalau kita peka, kalau kita letak diri kita dalam keadaan tu, sebenarnya bila kita peka, kita sebenarnya boleh agak, ni salah ni. Kita boleh bezakan mana yang benar, mana yang tidak. Nanti saya akan cerita sikit kat bawah nanti. Contoh dalam konteks hari-hari yang palsu lah, yang kadang-kadang boleh rosakkan akidah kita. Cuma dalam konteks ni, poin dia sebenarnya nak cerita kepada kita ni, kita tak boleh leka lah. Sebab non-Muslim takkan Allah bagi banyak kan ujian untuk dia orang kan. Kawan-kawan kita yang non-Muslim lain kan. Lepas tu, kita pula macam ni kan, kita rasa leka. So, sebagai peringatan kepada kita lah. Supaya insyaAllah, ujian yang akan datang ni, kita peka lah, kita tahu. Dengan ilmu yang kita ambil ni, insyaAllah. Dan kalau saya letak macam ni, inilah ujian dekat sini untuk Muslim ni sebenarnya kerosakan akidah. So kita nak kena betul-betul mantap bab ni. Okey. Saya ambil balik slide yang atas tadi. So kita nak supaya kita ni menuju ke syurga direct dan kita nak buang daripada syirik. Dan kebanyakan apa yang ada dekat sini, saya dah tulis kat sini lah. Kita mesti peka dalam urusan agama yang boleh bawa kepada kerosakan akidah. Atas sebab ujian Muslim kadang-kadang terselindung. Kita ni lahir terselindung banyak. Lepas tu kita pun dah lahir complacent lah kan, kita buat tak kisah pun sebenarnya apa yang berlaku. Dan sama juga keadaan kita dengan keadaan kalau kita bandingkan dengan orang non-Muslim. Dia ikut je keadaan dia, apa kehidupan dia dengan mak ayah dia ikut je, kita pun sama juga. Tak pernah kita nak fikir kan. Dan kalau tengok pada dua benda tu sama. Which kita tak nak lah, kita kena duduk sejenak fikir apa ujian kita sebenarnya. Sebab perbezaan pendapat juga buka jalan yang banyak untuk Muslim menuju kerosakan akidah. So hari ini kita nak cerita tentang perbezaan pendapat lah. Kita akan cerita sikit supaya kita dapat faham. Dan juga last sekali memahami yang benar akan selamatkan diri daripada kerosakan akidah. Kita nak faham apa yang paling benar supaya kita boleh tolak lah kalau lah ada amalan-amalan atau fahaman-fahaman yang tidak betul kepada kita, insyaAllah. Okey, saya pause kejap. Saya nak masuk topik ni. Dah setengah jam dah. Mukadimah saja. Hopefully kita boleh lah kot, saya ingat pendek je ni. Ada soalan ataupun apa-apa nak komen? Apa ni? Nak tanya pasal slide yang journey tadi tu kan?
Hello? Dengar tak? Yang ni aja punya mouse ni dekat. Okey. Slide yang journey tu, bila tengok slide ni kita rasa macam seram kan. Seram. Sebab kalau dia dah, kita dah fail alam kubur tu, yang lain tak payahlah nak. Betul betul. And then nak tanya Abadi tu, macam untuk syafaat tu kan, yang ada keterangan tu, pertolongan untuk menyampaikan permohonan pada Allah ni kan. Boleh Abadi ulas sikit ke yang ni, yang macam mana nak dapat dia kan. Then kalau takut kita ni bergantung pada syafaat tu lebih daripada bergantung pada Allah lah. Okey, kejap. Saya nak digest kejap sebab sebenarnya konsep dia kita minta daripada Allah lah kan. Konsep dia memang daripada Allah. Cuma syafaat tu maksud dia pertolongan. Pertolongan daripada Allah. So syafaat ni Allah bagi syafaat kepada Nabi. Dan Nabi boleh bagi syafaat kepada kita nanti di mahsyar nanti. Cuma kita doa hari ni, doa kat sini. Jadi sebenarnya syafaat ni kita nak dapat ni sebenarnya bila kita, sebab ada yang hadis sahih ni, apa yang saya tahu je saya. Nabi sebut kita akan bersama dengan orang yang kita paling sayang di mahsyar nanti. Dan kalau kita sayang Nabi, sebab sayang Nabi ni sebenarnya kena faham juga, dia bukannya sayang secara membetul-tuli. Dia faham dalam konteks apa yang kaedah yang Nabi nak kita menyayangi Nabi. Macam tu. Kalau kita kena ikut sunnah-sunnah yang sahih lah, yang baik, yang apa yang Nabi bawa untuk kita berada dalam keadaan dekat dengan Nabi. Macam tu lah. Cuma dalam bab syafaat ni, yang saya tahu melalui doa kita, supaya kita doa kepada Allah supaya Allah beri kita pertolongan di mahsyar nanti. Kalau kita doa melalui dapat syafaat daripada Nabi Muhammad pun boleh, dan pertolongan syafaat doa Allah supaya tolong kita di mahsyar. Cuma saya komen sikit, ada ustaz saya beritahu, of course ada syafaat, tapi sebenarnya kualiti amalan kat sinilah. That's why dalam kelas ni kita tekankan banyak yang kes-kes ni lah. Syirik-syirik ni kan, kalau dah tiba-tiba sini gagal kan, dia tak boleh lah, dia ada stage gate dia. So sebenarnya sebelum kita pergi ke sini, saya lah dalam niat nak pastikan akidah kita cantik, baru kita pergi kepada amal soleh tadi. Dan baru pergi pada syafaat dari pertolongan. Allah akan tolong lah. Sebab kalau akidah tak cantik, dia tak boleh dapat semua ni. Dia memang start sini dah masalah habis. Tapi akidah cantik, maybe akidah cantik, kalau taklah persentage dah 60% dah kita cantik dah kat sini. 40% lagi kepada amalan-amalan kita lah. Amalan yang betul tu. Macam tu. Saya tak tahu jawab tak jawab Cik Anas. Terima kasih Abadi. Abadi, satu lagi, yang telaga tu jangan kita dengar Abadi. Telaga Kautsar dia panggil Telaga Kautsar. Ada dalam hadisnya Telaga Kautsar. Alright. Hadis dia panjang juga, tapi dekat sini ni Telaga Nabi. Ada hari tu dia cerita tentang Nabi di mahsyar tu, Nabi nampak ramai Muslim datang ke Telaga Nabi. Dan sahabat tanyalah, masa Nabi cerita tentang hadis tu, sahabat tanya macam mana Nabi tahu tu Muslim. Nabi kata, saya tahu daripada cahaya, daripada wuduk yang mereka ambil di dunia lah. So bila kita ambil wuduk ni akan dapat cahaya di mahsyar nanti. Tetapi dari kalangan orang yang bercahaya wuduk tu semua pun, tak semua boleh minum di Telaga Kautsar. Telaga Kautsar ni kalau minum, saya kena cek balik hadis, tapi silap saya, bila dapat minum Telaga Kautsar, api neraka tak dapat sambar badan kita kalau kita minum di Telaga Kautsar. Cuma yang tak dapat minum di Telaga Kautsar tu, Nabi kata mereka yang berbuat bid'ah. Nabi kata mereka yang berbuat bid'ah, Muslim yang berbuat bid'ah. Sebab bid'ah ni besar lah, tapi itulah benda sensitif sikit. Tapi ada orang yang akan huraikan benda lain lah. Tapi saya nak sebut daripada matan hadis tu, Nabi sebut mereka yang buat bid'ah lah. So kita dekat sini, kat telaga ni. So kita, that's why, untuk lebih selamat, kita ambil yang paling selamat lah kan. Paling selamat, kita keluar daripada konflik bid'ah sunnah tadi lah. So maknanya kita ambil yang sunnah sahih. Yang bid'ah ni kalau boleh kita kurangkan sikit lah. So, itu yang telaga. Semoga menjawab. Terima kasih Abadi. Okey, kita masuk bab kita. Mungkin heavy sikit, tapi kalau ada soalan tanya je. Okey, hari ini topik utama kita nak cerita tentang kenapa adanya perbezaan pendapat. Ini saya ambil kitab lah, boleh tengoklah kitab ni kalau ada kedai kalau berminat boleh belilah kat kedai. Sebab kitab ni pun cerita tentang pendapat Imam Syafi'i berubah ketika dia berpindah tempat.
Okey, pendahuluan topik, saya ambil hadis yang Islam ni berpecah. Saya baca hadis ni daripada Abdullah bin Amr. Ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku berpecah menjadi 73 golongan, kecuali semuanya di neraka kecuali satu. Sangat menakutkan hadis ni, dan hadis ni antara hadis yang saya pegang sampai hari inilah, supaya dia beri satu perasaan macam takwa lah, supaya kita rasa betul ke tak betul ni kan. Hadis ni pun Nabi pun cerita, para sahabat bertanya, sahabat tanya Nabi, siapakah golongan yang terselamat itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, iaitu yang mengikuti pemahamanku dan pemahaman sahabatku. Key point dia kat sini, maksud dia 73 golongan tadi, 72 ni sebenarnya yang Nabi kata dalam neraka ni adalah tidak memahami, tidak mengikuti pemahaman sahabat Nabi dan juga sahabat dan juga apa yang Nabi faham. Maknanya daripada hadis ni kita nampak orang Islam, kata letak secara rambang lah, secara analogi 73 orang, 72 yang masuk neraka Nabi sebut ni sebenarnya, yang masuk neraka ni sebenarnya kat sini lah, yang macam ni, mana tadi yang sini yang muslim ni kan muslim yang kat sini, dia lulus tapi dia gagal kat sini, boleh jadi syirik, tapi saya rasa mostly kat sini lah. Mereka juga masih lagi muslim yang kata Nabi Muhammad tu suruh Allah, tapi mereka gagal kat timbangan amal ni sebab amalan mereka ni banyak yang tak ikut pemahaman daripada sahabat dan boleh pergi kepada syirik juga. Ada yang ada hadis yang lain ni boleh pergi kepada syirik. Okey, boleh faham ni. Okey, kita masuk kepada topik ni, fiqh perbezaan pendapat ni. Ikut kitab ni saya ambil poin-poin daripada kitab Usul Al-Qadawi ni. Penyatuan adalah kewajipan dan perpecahan adalah dosa. Sebenarnya memang Tuhan Allah nak kita bersatu lah, tapi bersatu atas pegangan apa yang Allah dan Rasul nak sebenarnya. Kita baca ayat ni, surah Hud, surah 18 ayat 119 ke 119. Sekejap. Okey, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. So Allah bagi tahu, kalau Allah nak, boleh je Allah jadikan orang ni sama je pendapat dia. Tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat. So Allah kata, tidak, manusia ni sebenarnya memanglah sentiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat. Maksud dia, penyatuan tu adalah di dalam apa yang Allah dan Rasul nak, konteks tu. Yang ni, siapa yang duduk dalam konteks bersatu tu adalah orang yang diberi rahmat oleh Allah. Untuk Allah menciptakan mereka. Maksud dia, ada yang lain, yang saya baca, Nabi sebut, ada Nabi di mahsyar nanti tak ada pengikut langsung. Ada Nabi ada 3 orang pengikut tersilap saya. Dan ada Nabi yang banyak pengikut. Macam tu. So maksud kebenaran tu, yang orang yang diberi rahmat ni tak semestinya atas ramainya orang yang mengikuti mereka. Sebenarnya yang beri rahmat ni apa yang mereka ikut, apa yang Allah dan Rasul nak. So kena ingat kat situlah. So rahmat ni kita nak kena kembali kepada apa yang Allah dan Rasul nak. Dan manusia ni akan berpecah lah sebenarnya. Kalau macam tengok hadis yang sebelum ni, ini adalah konteks agama tau, bukan kerja lah. Kalau kita masuk dalam bidang agama sedikit, lagi deeper kita pergi, lagi banyak perpecahan. Tetapi dalam masalah fiqh ni tak ada masalah sangat. Kita raikan perbezaan pendapat. Sebab fiqh ni lah kenapa ada 4 mazhab tadi. Yang saya sebut ni banyak ni sebenarnya apabila dia pergi kepada sini, yang boleh bawa kepada neraka ni, maksud dia benda-benda yang mungkin dosa dalam bentuk agama. Dosa dalam bentuk agama, bukan dosa dalam bentuk maksiat. Boleh pergi ke syirik, boleh pergi pada amalan yang sebenarnya Nabi tak buat. Tapi dia kata tak, Nabi buat, rupanya ambil daripada hadis palsu. Okay, nombor 2. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah, iaitu orang-orang yang memecah-mecahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan berasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. So ini sifat orang yang berpecah ni. Sama jugalah. Saya ingat orang yang 72 tadi pun, setiap kumpulan tu, setiap orang tu berbangga dengan kumpulan mereka. Kadang-kadang hati-hati jugalah kalau kita tengok dalam kumpulan-kumpulan yang macam zikir, nak pergi zikir je kan, ada pelik-pelik ni kan, macam kita belajar yang ajaran sesat dulu, tarekat-tarekat yang sesat yang wadatul wujud semua tu kan, mereka akan berbangga dengan apa yang mereka ada. Dia akan ceritalah, oh guru saya macam ni, boleh jalan atas angin ke apa, hujan tak basah lah, macam-macam. Padahal apa yang mereka cerita sebenarnya tidak benar lah, bukan menunjukkan benda yang betul. Kebenaran adalah daripada Allah dan Rasul. Surah Ali Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.
dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, ini masa jahiliah, ini Nabi baca kepada masyarakat jahiliah di Mekah dan Madinah, bermusuh-musuhan, maka Allah persatukan hatimu lalu menjadikan kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Maksud dia Allah tak nak kita berpecah-pecah belah. Dulunya mereka ni berpecahlah banyak puak, tapi Allah pegang kepada agama tu, Quran dan hadis tadi tu. Dan kita kena pegang ke situlah. Kembali kepada apa yang Nabi dan Rasul nak. Kembali kepada apa yang Rasul dan Allah nak lah, yang sahih tadi tu. Dan kalau kita pegang kat situ, tidak akan berpecah. Ada ke berpecah, tapi tidak besar lah. Terutama dalam bab khilaf fiqh. Yang bab akidah ni kita bersatu. Pegang erat-erat bab fiqh ni. Masalah hari ni kita banyak berpecah dalam bab fiqh. Sehingga kan pelik-pelik yang kita dengar. Sebagai macam, kalau tuan-tuan boleh tengok balik kuliah saya yang cerita tentang Wahabi tu, sampai ada yang kata Wahabi ni menjisimkan Tuhan. Macam-macam pelik kan. Kata orang kafir lah. Siapa yang kata dia jisim, siapa yang ada pandangan yang kata dia percaya yang Allah tu ada jisim, dia kafir secara mutlak. Masalahnya orang yang kata begitu, ada hadis lain yang sebut, siapa yang kata orang tu kafir, tapi orang tu tak kafir, jatuh kafir kepada orang yang berkata, orang yang menuduh tadi tu. Kan bahaya tu. Kan sangat-sangat menakutkan benda ni. Okey, pergi ke slide 19. Punca berbeza. Okey, saya ambil daripada kitab ni, kitab Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata dalam kitab dia, tidak ada seorang pun ulama sengaja berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita letak dalam jiwa kita, kena letak dalam hati kita, faham tu betul. Kalau salah faham yang ini, salah lah, teruklah kita sebagai orang Islam. Apa dia kata? Tidak ada seorang pun ulama sengaja berselisih dengan Nabi. Tak ada seorang pun. Dari sekecil-kecil sunnah sehingga sebesar-besar perkara. Kena ingat ni, kena pegang. Kalau kita kata tiba-tiba ulama ambil hadis palsu kan, tidak begitu. Ulama tu pada ketika dia ambil hadis tu sebenarnya pada sangkaan dia hadis tu sahih. Ulama tu bila dia ambil hadis tu, hari ni kita tahulah hadis tu palsu kan, sebab kita dah belajar kan. Tapi pada ketika dia dulu hadis tu sahih. Pada faham dia. Dia kena ingat ulama ni bukan semua ulama hadis. Ada ulama hadis, ada ulama, kan banyaklah ulama-ulama cabang dia kan. Banyak, ada ulama sirah, ada ulama ni. Yang pakar-pakar ni bukan dia bukan kuasai semua. Dia mungkin kuasai semua ilmu, tapi kepakaran tu adalah terletak pada orang tertentu saja. Orang tertentu dia boleh cerita hadis ni dhaif, hadis ni sahih, hadis ni palsu. So kena ingat tapi ulama bila dia bagi pandangan, dia adalah menurut dia nak bawa apa yang Nabi, Allah dan Rasul nak. Mungkin hadis yang dia ambil pada ketika dia buat tu adalah dhaif ataupun palsu. So kita ingat itu, kita kena letak, kita kena bagi syafaat jugalah, pertolongan yang besar, kena adil kepada ulama. So ini kita kena faham. Okey. Punca perbezaan pendapat. Pertama, status hadis. Ini paling besar kat sinilah. Ada dhaif, ada sahih. Kalau dalam saya ambil kelas fiqh tu, ustaz saya, Ustaz Farhan, dia akan cerita tentang ada kitab matan Abu Suja' fiqh Islam mazhab Syafi'i. Matan Abu Suja' tu dia akan ceritalah ada hadis yang dhaif, dia akan sebutlah hadis ni dhaif. Dan dia ceritalah dia huraikan sikit. Walaupun tu pandangan Imam Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i, tapi dia kata pandangan ni hadis ni dhaif sebenarnya. Macam itulah. Ini dia hurai balik. Dia kata ada pandangan lain, maknanya kalau kita nak ambil pandangan mazhab Syafi'i boleh, tapi kita letak diri kita ni sebagai penuntut ilmu, kita ambil yang kita dah tahu hadis tu dhaif, ambil yang sahih lah. Yang lagi selamat kan. Macam tu. Nombor dua, satu hadis tak sampai kepadanya. Ni saya bagi contoh selepas ni. Kejap ada contoh. Salah faham tentang memahami maksud hadis. Nombor 4 ni, dia sampai hadis tapi dia lupa. Tapi saya tak ada contoh. Yang nombor 4 ni saya urai dulu. Ada juga macam ulama hadis, dia ambil hadis melalui tulisan dia. Ketika dia menulis hadis daripada guru dia, dia diletakkan dalam kategori siqah, yang terpercaya, yang boleh meriwayatkan hadis. Satu ketika dia pergi satu tempat, rumah dia terbakar. So buku-buku dia tak ada. Jadi dia bawa diri dia je. Jadi dia dengar hadis tu, dia mengajar daripada ingatan dia je. Ketika hadis yang disampaikan oleh dia ketika dia mengajar tu, tanpa buku dia tu, dhaif status dia. So ada begitu juga. Kita jangan faham manusia ni macam dia memang pangkat wali kita letakkan, lepas tu kita kata dia semua betul. Tidak begitu. Kita kena faham manusia ni ada kedhaifan dia lah, ada masalah. Ulama-ulama besar pun seperti kita juga. Okey, kita tengok yang ni, status hadis ni. Contoh status hadis,
Saya tulis ni saya ambil contoh daripada pandangan mazhab Hanafi. Wajibnya salat witir bagi mazhab Hanafi. Ini memang pandangan mazhab Hanafi. Dia kata daripada mazhab Hanafi kata ada 6 waktu solat. Dia panggil solat wajib solat wajib. Ada 6 waktu solat wajib yang jika ditinggalkan hukumnya berdosa. Satu lagi adalah solat witir. So dia ada 5 solat fardu tambah 1 witir. Witir tu wajib bagi mereka. Tapi sebenarnya tidak benar pandangan ni. Kalau tengok sini, Ibnu Muzin ni kata, saya tidak mendapatkan satu pun orang bersetuju dengan pandangan Abu Hanifah dalam masalah ni. Tapi masalah ni masih lagi dipegang oleh mazhab Hanafi. Tapi kita tak berbalah lah. Maksud dia itu pandangan dia dan dia ambil lah sebab biasalah kita ni kan dilahirkan dalam mazhab tertentu kan. So maksud dia status hadis ini sebenarnya, ini hadis dia, saya ambil hadis ni daripada software ni. Dalil yang digunakan ni adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa yang tidak melakukan solat witir maka ia tidak termasuk dari golongan kami. Hadis dhaif. Sekejap. So hadis itu dhaif. Dan juga sebenarnya antara yang lain lagi adalah kalau daripada sirah, Nabi tak pernah tinggal 2 solat sunat yang dalam hidup dia. Pertama adalah solat witir, kedua adalah solat sebelum subuh tu. Solat sunat sebelum subuh. Sebab tu kalau kita tengok dalam sirah, Nabi kan tak solat. Nabi berhenti solat tarawih di masjid masa bulan Ramadan. Nabi kata, Nabi mula dia buat sekejap, lepas tu dia berhenti. Dia buat kat rumah dia. Kenapa? Nabi takut orang salah faham akan jadi wajib di masjid. Sebab dia solat jemaah kan. Solat jemaah ni dia lain sikit. Bila solat sunat jemaah ni dia lain sikit. Ustaz saya kata solat yang bukan fardu, yang paling besar dia punya pahala dan fadilah adalah solat yang disyariatkan untuk berjemaah. Macam solat solat mohon, solat gerhana matahari kan kita jemaah, solat sunat kan. Itu pahala dia besar bandingkan solat-solat lain. Sama juga solat witir ni pun, solat tarawih pun solat berjemaah. Jadi kalau tengok pada dalil ni sebenarnya ia adalah dhaif dan salahlah pandangan Imam mazhab Hanafi. Okey. Saya bagi contoh nombor 2. Ni saya nak tunjuk sikit. Mungkin kita stop kat sini je hari ni. Nanti next week kita sambung lagi. Tengok ni saya ambil contoh pada kitab-kitab. Banyaklah kitab-kitab daripada ustaz-ustaz kita yang cerita tentang hadis palsu yang popular dalam masyarakat Melayu kita lah. Dr. Zami pun ada tulis ni, Abdul Razak Mutalib pun ada tulis. So banyaklah kalau tuan-tuan tengok kedai buku, kita akan jumpa lah banyak. Kalau ada masa, baca. Saya ada satu kitab, ada dhaif, ada 4 jilid. So saya memang baca kitab tu, memang supaya saya tahu nak bezakan mana yang sahih tidak sahih lah. Kadang-kadang yang dhaif ni, yang palsu ni, kadang-kadang bila kita macam ni kan contoh, kita dengar kita macam palsu lah, kita dah boleh agak-agak sikit lah. Ni contoh yang palsu. So saya baca ada yang palsu ni supaya kita dapat manfaat lah ya. Hadis ni tengok apa yang mereka reka. Barang siapa yang menyebut sesuatu dariku sedang aku tidak pernah menyebutnya, maka dia telah menepah tempat. Tidak. Ini hadis sahih yang Nabi bagi ancaman kepada orang yang mereka hadis palsu. So siapa yang mereka hadis palsu, Nabi kata siapa yang bagi tahu benda yang Nabi tak bagi tahu pun telah tempat di neraka. Ni ancaman ni kena tegas sikit lah sebab kita tengokkan banyak WhatsApp masuk, orang duk sebar-sebar, nak lagi daripada saudara kita kan, takkan kita nak bantah kan. Dan datang pula contohnya datang daripada ustaz ke apa kan, kita ingat sahih lah. Tapi itulah, jangan tertipu kat situ. Sebab hadis ni, kaedah dia, kalau tak ada status, dhaif dulu. Hadis ni, saya sebut lagi, kalau tidak disertakan status, sahih ke, dhaif ke, apa semua, dia adalah dhaif dulu. Kecuali Bukhari dan Muslim. Hadis lain katalah tiba-tiba hadis riwayat Abu Daud, dhaif dulu sehingga dia buktikan sahih. Tak kira siapa yang hantar kat kita. Dr. Zaimi ke hantar WhatsApp ke saya, kalau dia hantar lah. Dia hantar je, dia tak tulis status. Saya kata hadis yang doktor hantar ni adalah dhaif sehingga dibuktikan sahih. Tapi selalunya dia akan hantar, dia akan tulis status lah. Okay, ini hadis palsu yang saya akan baca ni. Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan ada banyak wabak dan penyakit. Ni COVID ni kenalah ni. Melanda manusia di dunia.
Sekejap. Hanya umatku yang terhindar kerana mereka memelihara wuduknya. Hadis riwayat Tabrani. Ada ni palsu. Ustaz Abdul Qadir kata palsu, ada ni palsu. Dulu saya pernah dengar hadis ni yang ada orang duk sebar masa awal dulu kan, yang cerita orang Muslim payah nak dapat COVID sebab kita banyak selalu berwuduk. Tidak begitu. Kita jangan campur adukkan dunia dengan akhirat ni. Benda-benda ibadat-ibadat yang Allah buat ni, kita jangan campur adukkan sangat. Sebab ibadat ni ada yang memang ta'abudi untuk kita mentaatkan diri, menghambakan diri kepada Allah. Dia tak ada sangat yang dia ada relationship dengan dunia ni tapi dia duduk di alam ghaib. Maksudnya ada palsu dan tersebar banyaklah. Kan? Okey. Okey, slide ni, saya ingat ni slide last kot. Nanti kita sambung minggu depan. Contoh hadis palsu lain. 1 Rejab ni. Masuk Maghrib 1 Rejab. Ni saya ingat semua orang dapat WhatsApp ni kot. Saya memang dapat banyaklah dulu. Dia kata barang siapa yang memberitahukan berita Rejab pada yang lain, maka haram api neraka baginya. Dan berzikirlah mengingati Allah. Tengok, zikir ni suruh zikir. Dia kata dia hantar. Ini ada palsu. Dan kadang-kadang dia tulis yang palsu, bawah dia tulis benda yang sahih. Ceritalah dia kata balighu anni walau ayah, dia sebut benda yang sahih. Jadi bila orang baca dia macam takkan salah kot. Jadi benda macam ni kita nak kena cakna banyak, tapi kalau dapat macam ni kita kata dia dhaif dulu, dia tidak sahih. Sehingga dia bagi tahu status kat bawah ni. Satu lagi saya nak sebut, 2 minggu lepas pun ada, saya ingat Khalis ada ceritakan tentang kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang kajian dibuat oleh Prof. Doktor tak nampak nama dia. Ini Jawiyah ni, Dr. Jawiyah dia buat kajian, dia kata ada banyaklah maksud dia. Sebab ulama yang tulis ni, actually Imam Ghazali ni bukan dalam bidang hadis, dia bukan pakar dalam bidang hadis, tetapi dia tulis dulu, dia sangka hadis tu adalah sahih. Kita kena ingat macam tu tau. Kita tak boleh kata Imam Ghazali ni memang tak dia adalah ulama di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi beliau sangka ketika dia tulis kitab tu adalah hadis yang ditulis adalah hadis sahih. Kita ingat macam tu. Tapi nak ceritanya maksud dia, hadis yang tidak sahih ni banyaklah maksud dalam kitab kan. Sehingga kita saring. So bahaya jugalah. So kita kena cakna sikit, cari sumber-sumber yang baik, yang sahih. Okey, ada 10 minit lagi. Saya rasa saya buka kepada rakan-rakan kalau ada apa-apa nak share, sebab saya pun rasa macam nak batuk-batuk ni. Saya buka pada kawan-kawan kalau ada soalan ataupun nak share apa-apa. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada, saya ingat kita sampai kat sini. Ada lagi beberapa slide yang saya nak sampaikan. Saya ingat minggu depan kita akan sambung. Kita akan cerita, saya akan bagi beberapa contoh daripada ni lah, punca ni. Saya akan cerita contoh dia. Lepas tu nak cerita ni pegangan mazhab kita lah. Apa benda yang Imam Syafi'i, Imam yang 4 ni sebut tentang pendapat dia. Kalau kita tengok ni sebenarnya, semua melalui matlamat yang sama menuju benda yang sahih. Mesti pergi pada yang sahih. Kita kena ingat macam tu. Kalau kita salah faham tentang mereka ni, dan kita ada masalah. Kenapa berbeza pendapat hatta Imam Abu Hanifah pun, yang saya kata pendapat tadi kan, yang tak betul tadi tu pun, dia sebenarnya pada pandangan dia pada masa tu, itu yang paling sahih, itu yang paling rajih, itu yang paling benar. Kita kena ingat, niat dia sememangnya untuk berkhidmat kepada Nabi Rasulullah SAW. Dia nak taat kepada Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, ulama' ni lah yang paling takutkan Allah. Dan kita kena terima, akui yang ulama'-ulama' ni juga manusia seperti kita yang akan buat kesilapan. Okey, nanti minggu depan kita akan urai sikit lah. Saya setakat tu dulu, sebab kawan-kawan pun tak ada apa-apa nak share kan. Kita stop kat sini. Saya baca doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.